Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents View MY. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, disarankan oleh Datuk Zaid Ibrahim untuk menyertai PAS jika beliau berhasrat untuk kembali aktif dalam dunia politik. Menurut Zaid, UMNO kini tidak mempunyai masa depan yang cerah dan idea menubuhkan parti baharu oleh Khairi adalah sesuatu yang sukar serta berisiko tinggi. Zaid yang juga merupakan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang menegaskan bahawa jika Khairi mahu kekal relevan dalam politik, pilihan terbaik adalah menyertai PAS. Dalam audio siar terbaharunya, Zaid berkata, "Pada saya, Khairi sepatutnya masuk PAS sahaja walaupun dia hanya ada dua pilihan lain, iaitu pertama, menubuhkan parti sendiri atau bertanding atas tiket bebas. Jika Khairi tidak mahu bertanding atas tiket bebas atau menubuhkan parti lain, saya mencadangkan supaya beliau menyertai PAS yang sudah pastinya akan menang. Khairi kemudian boleh masuk parlimen jika dipilih sebagai wakil rakyat dan carilah jalan bina sokongan untuk menjadi Perdana Menteri." Cadangan ini mengundang pelbagai reaksi daripada pemimpin politik dan pemerhati. Ada yang melihatnya sebagai satu strategi yang masuk akal, tetapi ada juga yang menganggap ia sebagai sesuatu yang mustahil. Ini kerana Khairi sepanjang karier politiknya dikenali sebagai seorang pemimpin yang berfikiran progresif dan terbuka, berbeza dengan pendekatan PAS yang lebih konservatif dan berteraskan perjuangan Islam. Jika Khairi menyertai PAS, ia bukan sahaja akan mengubah lanskap politik parti itu, tetapi juga akan menimbulkan persoalan besar mengenai penerimaan ahli akar umbi PAS terhadapnya. Untuk memahami konteks cadangan ini, kita perlu melihat kembali sejarah politik Khairi. Beliau dipecat daripada UMNO pada 27 Januari 2023 atas alasan melanggar disiplin parti ketika pilihan raya umum ke-15 ataupun PRU 15 yang lalu. Pemecatan ini menjadi titik perubahan besar dalam karier politiknya kerana sebelum itu, beliau dilihat sebagai antara pemimpin muda yang berpotensi membawa pembaharuan dalam UMNO. Setelah dipecat, beliau pernah ditawarkan jawatan dalam majlis pimpinan tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia oleh presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi sehingga kini Khairi masih belum membuat keputusan untuk menyertai mana-mana parti politik. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan turut memberi reaksi terhadap cadangan Zaid dengan mempersoalkan mengapa Zaid membuat pelawaan tersebut kepada Khairi sedangkan beliau sendiri boleh menyertai PAS. Sindiran Taqiyuddin ini seolah-olah menggambarkan bahawa PAS tidak begitu terbuka menerima Khairi, atau mungkin juga menunjukkan bahawa PAS sedang berhati-hati dalam menerima pemimpin luar, terutamanya bekas pemimpin UMNO. Di pihak yang lain, penganalisis politik dari University Sunway Wong Chin Huat menolak idea bahawa Khairi atau mana-mana pemimpin UMNO yang disisihkan boleh menyertai PAS. Menurutnya, cadangan Zaid itu adalah paling aneh kerana beliau sendiri merupakan pengkritik tegar terhadap PAS dan ideologi konservatif yang dibawa oleh parti tersebut. Jika Khairi menyertai PAS, ia bukan sahaja akan mengubah parti itu, tetapi juga menimbulkan konflik dalaman antara golongan konservatif dengan mereka yang lebih moderat. Selepas meninggalkan UMNO, Khairi menceburi bidang penyiaran dengan menjadi penyampai radio di Hot FM dalam segmen Pagi Breakfast Hot. Selain itu, beliau juga aktif dengan podcast politik mingguan bertajuk Keluar Sekejap bersama Syahril Hamdan yang menampilkan pelbagai ahli politik tempatan sebagai tetamu. Kehadirannya dalam bidang media membuktikan bahawa beliau masih mempunyai pengaruh dan sokongan daripada masyarakat, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Namun, adakah ini mencukupi untuk memastikan beliau kekal relevan dalam politik tanpa menyertai mana-mana parti? Perkembangan ini juga menimbulkan banyak persoalan dan perbincangan yang menarik. Jika Khairi menyertai PAS, apakah impaknya terhadap hala tuju politik parti tersebut?
Adakah beliau akan diberikan ruang dan pengaruh dalam kepimpinan PAS atau sekadar menjadi ahli biasa tanpa peranan yang signifikan? PAS selama ini terkenal dengan disiplin yang ketat dan struktur kepimpinan yang jelas. Maka persoalan besar yang timbul adalah sejauh mana Khairi boleh menyesuaikan diri dalam persekitaran politik PAS yang sangat berbeza daripada UMNO. Selain itu, apakah implikasi kepada UMNO jika lebih ramai bekas pemimpinnya memilih untuk menyertai parti lain? Kita telah melihat bagaimana beberapa bekas pemimpin UMNO menyertai Bersatu dan akhirnya menjadi sebahagian daripada kerajaan. Jika lebih ramai tokoh UMNO seperti Khairi keluar dan menyertai PAS ataupun parti yang lain, ini boleh melemahkan lagi UMNO yang kini sudah pun berdepan dengan kemerosotan sokongan dalam kalangan pengundi Melayu. UMNO sebelum ini adalah parti utama orang Melayu, tetapi dengan kehadiran PAS dan Bersatu yang semakin kuat, kedudukan UMNO kini semakin terancam. Satu lagi persoalan besar ialah bagaimanakah nanti penerimaan akar umbi PAS terhadap kemasukan bekas pemimpin UMNO. PAS mempunyai sejarah panjang sebagai parti pembangkang sebelum bergabung dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Adakah ahli-ahli PAS akan menerima Khairi dengan tangan terbuka atau adakah akan timbul penentangan dalaman terhadap penyertaan beliau? Ada kemungkinan wujudnya dua puak dalam PAS jika Khairi menyertai parti tersebut. Satu puak yang menyokong pembaharuan dan satu lagi yang mahu mengekalkan identiti asal PAS sebagai parti Islam yang konservatif. Di samping itu, adakah Khairi akan mempertimbangkan untuk menubuhkan parti baru sebagai alternatif? Walaupun Zaid menolak ide ini, ada kemungkinan bahwa Khairi boleh menarik sokongan daripada golongan muda dan progresif yang mahukan perubahan dalam politik Malaysia. Namun, menubuhkan parti baru bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan dana, sokongan akar umbi, dan strategi politik yang kukuh untuk memastikan kejayaan dalam pilihan raya. Akhirnya, jika Khairi memilih untuk tidak menyertai mana-mana parti, apakah masa depannya dalam politik? Adakah beliau akan terus berperanan sebagai penganalisis politik dan penyampai media, atau adakah beliau akan kembali ke arena politik melalui cara yang lain? Politik Malaysia adalah dinamik dan sentiasa berubah, dan kemungkinan besar Khairi masih mempunyai peranan yang boleh dimainkan dalam masa depan politik negara. Secara keseluruhannya, cadangan Zaid Ibrahim ini membuka banyak ruang perbincangan mengenai masa depan politik Khairi Jamaluddin, PAS dan UMNO. Apakah langkah seterusnya bagi Khairi? Adakah beliau akan menerima cadangan ini dan menyertai PAS? Atau adakah beliau mempunyai strategi lain untuk kembali ke pentas politik? Apa pula pandangan anda? Adakah Khairi lebih sesuai dalam PAS? Atau adakah beliau sepatutnya meneruskan perjuangan dalam platform yang lain? Jangan lupa untuk kongsikan dan tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Jika anda mahu terus mengikuti perkembangan politik Malaysia, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Currents VMY dan tekan butang lonceng supaya anda tidak terlepas sebarang video baru. Sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.